Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan belajar matematik tingkatan 5, bab 2 matriks, subtopik operasi asas matriks. Standard pembelajaran yang kita akan belajar ialah menambah dan menolak matriks. Kalau lepas awak tengok video ini, rasa video ini dapat menolong awak dalam mempelajari bab ini, sila sharekan video ini kepada kawan-kawan awak semua ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan video seterusnya. Sebelum kita pergi ke soalan yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan matriks, saya ada dua soalan nak tanya anda dahulu. Jadi sekarang mari kita tengok apakah soalannya. Soalan pertama ialah, carikan jumlah jualan kereta mengikut jenama pada bulan Ogos dan September. Maksud sekarang ialah saya nak kamu carikan jenama A telah menjual sebanyak berapa pada kedua-dua bulan ini ya. Iaitu tambahkan mereka. Betul tak? Jadi jenama B ada 11,378 buah pada Ogos dan 11,875 buah pada bulan September. Jadi, kalau nak carikan jumlah jualan kereta mengikut jenama B, maka saya akan tambahkan nilai ini dengan ini, kan? So, akan jadi jumlah kereta. Mengikut jenama, inilah jawapannya. Jadi jenama A sebanyak 47.639. Jenama B sebanyak 23.253. Dan ini jenama C dan ini jumlah untuk jenama D. So, ini cara kita mencarikan. Seterusnya, mari kita tengok soalan kedua pula. Soalan kedua berbunyi, carikan jumlah jualan kereta mengikut warna pada bulan Januari dan Februari berdasarkan jenama kereta. Jadi sekarang saya nak carikan pada bulan Januari dan Februari, jenama A telah menjual berapa buah kereta berwarna hitam dan putih. Dan lepas tu, jenama B telah menjual berapa buah kereta berwarna hitam dan putih. Lepas tu, jenama C dan D. So, bagaimanakah kita nak carikan pada bulan Januari dan Februari? Berapa buah kereta hitam yang telah dijual oleh jenama A dan berapa buah kereta putih yang telah dijual oleh jenama A dan sampailah jenama D. Bagaimana kita akan carinya? So, kita akan ambil contohnya untuk jenama A. Kita akan ambil 300 tambah dengan 350 untuk warna hitam. Lepas tu, untuk warna putih, 500 tambah 400. Betul tak? Dan untuk jenama B, 250 tambah 300. 450 tambah 400. Untuk jenama C, 400 tambah 350. 250 tambah dengan 300. Dan untuk jenama D, 250 tambah dengan 150. Dan 300 tambah 350. So, ini cara kita mencarikan jumlah. Betul? Jadi sekarang, apa kaitan benda ni dengan matriks? So sebelum itu, mari kita letak jawapan dulu lah. So, untuk yang berwarna hitam dan berwarna putih,
Coba warna hitam jenama E sebanyak 650, putih 900. Lepas tu B 550, 850. Lepas tu C 750, 550. D 400, 650. So, inilah jawapan jumlah kereta yang dijual pada bulan Januari dan Februari ya. So, apakah kaitan benda ni, apa yang saya buat ini, dengan matriks? So, lepas ni saya akan tunjukkan awak yang ini. Semasa di subtopik 2.1, kita telah belajar cara untuk menukarkan maklumat situasi sebenar ke dalam bentuk matriks. Sebagai contohnya, iaitu macam ini. Bagaimana saya tukarkan data bulan Mac ini, kipas angin ini, ke dalam bentuk matriks macam ini. Ada jadual kan? So, bagaimana tukarkan benda ni ke dalam bentuk matriks? Iaitu dengan menggunakan deletekan, padamkan jadual tu dan semua tulisan tu. Lepas tu baginya satu kurungan. Maka jadilah macam ni. So, itu cara kita untuk menukarkan situasi sebenar ke dalam bentuk matriks kan. Ni kalau awak ada tengok video saya sebelum ni dah. Okay, jadi, sekarang bagaimana saya kaitkan benda ni, dua jadual ni dengan matriks. Jadi macam ni. So, first, mari kita deletekan, padankan dahulu kotak tu, garisan tu dengan perkaranya. Lepas tu ini jadi matriks yang pertama. Lepas tu padankan yang ni lagi. Sabar ya. Lepas tu ini jadilah matriks yang kedua. Dan selepas tu, bagaimana saya nak tambahkan kedua-dua matriks ini? Jadi katakanlah sekarang, yang ini, yang pertama depan ini ialah matriks O. Dan yang kedua ini ialah matriks S. So, bagaimana saya nak menambahkan kedua-dua matriks ini? Sama lah seperti ini. Tengok ni. Yang ini tadi punya kan. So, ni cara kita menambah tadi. So sekarang bagaimana kita tukarkan benda ni ke dalam bentuk matriks? Apa kaitan apa yang saya sebut di sini dengan ini? So, jawapannya ialah untuk matriks, bezanya ialah macam ni saja. So, sementara saya tunggu, saya padam, tunggu dulu lah. So, beza yang ini, apa yang kita biasa buat tu dengan matriks ialah, dalam matriks, ini kita punya jawapan. Dari yang tadi tu, daripada yang ini, mana pengiraan yang kita biasa buat tu kan.
Oke, nah, yaitu kita tambah satu demi satu. Kalau pergi ke matrix, dia akan jadi macam ni. Buat dalam satu kali dengan kurungannya. Dan sememangnya depan ni tak ada lagi lah. Oke. Yang ini bukan lagi tak ABC. So, ini akan jadi O tambah S sama dengan. So itulah perbezaan di antara yang biasa kita buat satu demi satu tu dengan kita membuatkan tambah tolak tu menggunakan matrix. Jadi sebenarnya dia sama saja. Cuma sekarang kita gabungkannya macam sekaligus habiskan. Okey. Jadi sekarang mari kita tengok pula soalan kedua. Okay, ini jawapan soalan kedua kita tadi kan. Okay, so kita ada bilangan kereta yang dijual mengikut warna pada bulan Januari dan juga Februari. Lepas tu kita telah tambahkannya macam biasa. Okay. Jadi, ini pula jawapannya tadi ya. Jadi, apakah kaitannya dengan matrix? Jadi untuk matrix, untuk jawapan dalam bentuk matrix, macam ni saja. Okay, katakanlah ini yang untuk bulan Januari tu matrix ialah J. Lepas tu untuk bulan Februari matrixnya ialah F. Okay? So matrix J akan sama dengan yang ini. Padamkan semua ni. So, ini akan sama dengan matrix J. Lepas tu, yang ini pula akan sama dengan matrix F. So, ini matrix F. Lepas tu, kalau nak carikan jumlah, okay, matrix J tambah F, okay, kalau kita nak carikan matrix untuk J tambah F, apa yang kita akan buat ialah ini. So, dia akan jadi di sini, sini. Lepas tu, garisan tu tak ada. Tapi kita akan aturnya macam ni. Semua garisan ni tak ada. Okay, dalam kotak tu memang kosong saja. Cuma ada nombor. Lepas tu depan ni memang tak ada lah. Sebab sudah jadi matrix. So, jadi jawapannya J tambah F sama dengan ini. Dan lepas tu jawapan akhir sama dengan yang ini. Sama juga tidak ada garisan di tengah lah. Jadi inilah bagaimana kita menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan metrik. Okay, cara buat memang macam inilah. Cuma benda ni macam dalam beberapa soalan, okay, dia kumpulkan jadi satu soalan. Lepas tu kita selesaikan semua benda tu sekaligus. Jadi sekarang mari kita tengok buku teks. Menambah dan menolak matrix. Okay. Jadi di sini matrix P. Ini dia matrix Q dan matrix R. Okay, kalau nak tambahkan matrix P dengan matrix Q, maka dia jadi macam ni. Ini matrix P ya, ini matrix Q ya. So jumlahnya macam tadi, kita tambah ini dengan ini. Cuma tak ada buat langkah inilah. Tak ada buat langkah ini. Dia tambah terus pergi ke jawapan akhirnya. Okay. Tapi kita buat, kalau buat langkah kerja macam ni juga. Okay, so 16 tambah 20 dapat 36. 18
tambah 15 dapat 33, dan selanjutnya. So, kalau kamu mau, kamu boleh tambahkan satu langkah kerja di tengah-tengahnya, yaitu 16 tambah 20, 18 tambah 15, lepas itu 11 tambah 9, 5 tambah 7, 10 tambah 12, 4 tambah 5. Yang ini akan berada di tengah-tengah lah. Di antara soalan dengan jawaban akhir. Langkah kerja mah. Tapi bila kita susun tu, kita mesti ada penjarakan lah. Kita mesti ada penjarakan. Tak boleh semua berkumpul bersama-sama. Mesti ada jarak di antara ini. Mesti ada jarak. Susun dengan seragam. Okey. Sama juga untuk tolak. Sama juga untuk tolak. So, yang ini akan tolak dengan ini. So, 15 tolak 20, dapatlah negatif 5. Ini kalau kita buat secara berasingan lah. 21 tolak 15 dapat 6. So, cuma dalam matriks, macam tadi, kita mesti susun dengan teratur, mengikut tempat yang sepadan. Okay? Dan ini, ayat ini sangat penting. Bagaimanakah keadaannya bila kita boleh tambah dan tolak matriks? Penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Sama peringkat maksudnya, mereka mesti ada bilangan baris dan bilangan lajur yang sama. Okay? Sebab kalau ada kekurangan di salah satu matriks tu, macam mana kita nak tolak? Contohnya, kalau sekarang saya hanya ada ini. Kalau matriks kedua ni hilang 2 data. Bagaimana dapat tolak? 10 ini nak tolak dengan apa? Ataupun sekiranya bawah ini hilang. Jadi, apa yang nak ditolak dengan 7, 12 ini? Okay? So, kalau nak tambah dan tolak matriks, mesti matriks yang sama peringkat. Lepas tu, unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapatkan satu matriks tunggal yang sama peringkat. Jadi, sama lah seperti apa yang saya buat tadi lah. Cuma sekarang ni rumus AM. Okay? Jadi sekarang kita tengoklah contoh 6. Yang ini senang aja. Contoh 6 ni. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matriks berikut. Berikan sebab anda. Okey, soalan A. Tengok A di sini. Ada 2 baris, 3 lajur. Yang B pula ada 2 baris, tapi dia 2 lajur saja. Hilang 1 lajur. Maka, tidak boleh tambah ataupun tolak. Okay, lepas tu tengok B. 1 baris, 2 lajur. 1 baris, 2 lajur. Maka, boleh. C, 2 baris, 2 lajur. 2 baris, 2 lajur. Jadi, boleh. D, 2 baris, 1 lajur. 2 baris, 1, 2 lajur. Jadi, peringkat tidak sama, maka tidak boleh. Okay, so itu soalan contoh 6. Sekarang mari kita pergi ke contoh 7. Okay, ada diberi matriks C, matriks D, dan matriks P, dan matriks Q. So, untuk matriks C, okay, peringkat matriks C ialah 2 dengan 3. Matriks D, peringkatnya juga 2 dengan 3.
Matriks P dan Q, matriksnya ialah peringkat 3 dengan 3. Okay. Jadi sekarang dia nak carikan C tambah D. Okay, jadi sepertilah apa yang kita buat tadi. Nah, ini ialah matriks C, ini ialah matriks D. So, tambah unsur yang pertama ni, baris pertama dan lajur pertama untuk matriks C akan ditambah dengan unsur pertama di baris yang pertama dan lajur yang pertama. Okay? Unsur di tempat yang sepadan lah dia akan ditambahkan ataupun ditolakkan. So, yang ini negatif 2 akan tolak dengan 18 kalau soalan minta tolak. Jadilah ini. 5/6 tolak dengan 1/3 jadi ini. Jadi bila kamu tulis, kamu mesti susun ya dengan seragam. Okey, mesti asing-asingkan. Berikan jarak di antara unsur yang pertama dengan unsur yang kedua. Tulis jarak-jarak jauh-jauh pun tak apa. So, jangan semua bergabung, bersambung, melekat bersama-sama lah. Okey. So, ini yang ini dia seperti ada 1, 2, 3, ada 6 soalan lah. Ini 1 soalan, 2 soalan, 3 soalan, 4 soalan, 5 soalan, 6 soalan. Cuma sekarang ke-6 soalan ni digabungkan ke dalam satu matriks. Lepas tu dijadikannya macam satu jawapan. Okey? So, itulah menambah dan menolak matriks. Okey, lepas tu kita tengok contoh 8. Diberi matriks D ialah ini, E ialah ini. Lepas tu D tambah E ialah ini. Hitungkan nilai X dan nilai Y. So, yang ini dia melibatkan algebra. Ada persamaan di sini. Ada ungkapan di sini. Jadi, bagaimana kita buat? Ya, sama saja. Cumanya makin rumit jadinya lah. Okey. So, biasanya soalan yang tidak ada matriks tu, dia macam ni. 2X tolak 1 tambah dengan X sama dengan 8. Carikan nilai X. So, bagaimana cari? Kita akan susun semula. Jadi, 2X tambah X. So, menjadi 3X. Lepas tu, 8 ini negatif 1 pindah ke kanan menjadi tambah 1 sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9/3 sama dengan 3. Ya, ini soalan biasalah. Kalau tak ada matriks. Kalau yang ini hilang. Ini tak ada. Kalau semua ni tak ada. Yang ni pun tak ada. Dia hanya bagi kamu D ialah 2X tambah 1. E ialah X. Lepas tu T tambah E ialah 8. Carikan nilai X. So, ini yang kita akan buat kan. Nah, tapi sekarang dia adalah matriks. So, dia rumit sikit. Ada banyak nombor dan banyak sebutan. Jadi, bila you buatlah rumit sikit buat. Kena buat tulis banyak sikit barang. So, kalau kamu boleh buatnya secara berasingan, mestilah kamu boleh buatnya bilanya dikumpul-kumpul bersama juga. Cuma dia nampak rumit dan banyak benda nak ditulis sajalah. Okey ya. So, tengok sini. D tambah E sama dengan 8, negatif 5, negatif 1, 13. Ini yang diberi. So, apa yang kita buat ialah kita akan tukarkanlah D dengan matriks D dan E dengan matriks E. Lepas tu, kita akan gabungkan macam apa yang kita buat di sini. Okey. Tambahkan ini dengan ini menjadi yang ini. So, dia jadilah 2X tambah X. Okey, jadi sini. Negatif 3 tambah 2 jadi ini.
12, negatif 12 tambah 7 jadi ini. 5 tambah Y tambah dengan Y jadi ini. Nah, lepas tu selesaikanlah semua itu menjadi ini, dan ini. Lepas tu baru kita bandingkan ini dengan ini. Yang ini dengan ini tak perlu banding lagi. So, ini dengan ini pun sama. Dan terakhir sekali yang ini bandingkan dengan yang ini. So, inilah matrix. Nampak rumit kan? Tapi sebenarnya dia cumalah gabungan beberapa soalan. Kamu boleh anggapnya sebagai gabungan beberapa soalan ke dalam satu soalan. So, macam ni saya sudah selesaikan ini. Yang ini. Okey ya. So, seterusnya. Kita tengok contoh 9. Okay, yang ini pun rumit lagi sikit. Dia beri F tambah 16 negatif 3 tolak dengan matriks 7, 10 sama dengan ini. Negatif 2, 3. So, hitung nilai F. Jadi kita tak tahu nilai F itu apa kan. Kalau biasanya soalan yang bukan matriks, kita akan buat macam ni kan. Kita akan diberi soalan macam ni. E tambah 2 tolak 5 sama dengan 10. Apakah nilai E? Oh, E akan sama dengan 10 tolak 2 tambah 5 sama dengan 13. Okay, ataupun F tambah 16 tolak 7 sama dengan negatif 2. Apakah nilai F? Jadi, F akan sama dengan negatif 2 tolak 16 tambah 7 sama dengan negatif 11. Nah, ini yang kita buat sekiranya bukan soalan matriks kan. Ini kalau soalannya macam ini ya. Ini persamaan linear. Jadi, bila dalam matriks, jadi ini ada 2 baris pula. Macam dia ada 2 soalan lah. Okay. So, ini F yang pertama. So, ini F yang pertama. Lepas tu, F yang kedua macam ini. Iaitu, F yang kedua ni tambah dengan negatif 3 tu. Tolak 10 sama dengan 3. Jadi, akan jadi F kedua ni. Tolak 3, tolak 10 sama dengan 3. Jadi, F yang kedua ni akan sama dengan 3 tambah 3 tambah 10. Jadilah 16. So, ini yang berlaku sekiranya soalan tu ada 2 soalan. You buat 2 kali lah. Jadi, sekarang, matrix. Matrix tak ada semua ni. You buat sekaligus. Dua soalan tu dibuat dalam satu masa. So, otak kamu perlu bijak sikit lah. Okay? Jadi, yang ini, kita pindahkan dari kiri ke kanan. Yang ini pun pindah dari kiri ke kanan. Menjadi, yang ini positif, so menjadi negatif. Yang ini negatif, so menjadi positif. Seperti yang ini. Kamu boleh bandingkan jawapan ni dengan tadi punya. Saya keluarkan dulu. So, ini negatif 2, negatif 2. Tolak, 16, tambah 7. Cuma dalam matrix, dia kena tulislah banyak sikit benda. Gabungkan kedua-dua jawapan. Tapi cara buatnya lebih kurang sama sahaja. Okey, sekarang mari kita tengok contoh 10. Jadual di sebelah menunjukkan catatan stok buku teks bagi sains, math dan ekonomi. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku. So, stok awal ini, buku baharu ini, buku hilang dan rosak ini. Jadi, bagaimana kita nak
carikan stok akhir untuk sains, untuk math dan untuk ekonomi. Kalau biasanya untuk sains kita akan buat ini kan, 326 tambah dengan 56, lepas tu tolak dengan yang hilang dan rosak tu, dan dapat jawapan 350. Sains masih ada 350. Matematik pula 335 tambah 47 tolak 26 sama dengan 356. Ekonomi pula 82 tambah 15 tolak 11 dapat 86. Ini yang kita biasa buat lah. Kalau soalan tu tidak minta buat dalam matrix. So, bila dia minta buat dalam matrix, maka kita perlu buat ketiga-tiga langkah ini, ketiga-tiga pengiraan ini dalam satu kurungan. Buat sekaligus. Yaitu dia menjadi macam ini. Stok awal tambah buku baru diterima, tolak buku hilang. So, kita akan susunnya dulu. Stok awal, stok awal, stok awal. Tambah dengan baru terima, baru terima, baru terima. Lepas tu tolak dengan yang hilang dan rosak. Dapatlah jawapan ini. Okey, kalau kamu keliru dengan bagaimana datangnya langkah kerja seperti yang ini, ini dia sebabnya. Kita buangkan kurungan petak-petak ini dulu. So lepas tu dia dikumpulkan macam ni. Yang ini stok awal. Lepas tu ni buku matrix buku baru diterima. Lepas tu ini ialah matrix buku hilang dan rosak. Jadi yang atas ini ditambah ni, lepas tu tolak dengan yang ini. Samalah seperti yang tadi saya buat tu. Cuma tadi kan kita buat secara berasingan. Ini 326 tambah 56 tolak 32 dapat 350. Tapi sekarang ni sebabnya nak dalam bentuk matrix, maka kita perlulah buat macam ini. So, stok akhir buku teks, sains, math dan ekonomi masing-masing ialah 350, 356 dan 86. Samalah seperti yang tadi kita buat tu. So sekarang maka berakhirlah perbincangan kita untuk penambahan dan penolakan matrix. Saya harap anda boleh faham apa yang saya sebutlah. Dan kalau belum faham lagi, saya akan bincang latih kendiri 2.2a di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, supaya nanti bila saya dah siap video latih di kendiri 2.2a, kamu boleh tengok sekali lagi lah penerangan saya. Jadi di sini berakhirnya video saya ni. Terima kasih sebab berada bersama saya dan selamat berjumpa lagi.